kuasa politik Melayu ni pelan-pelan dah hilang. Pelan-pelan dah hilang sejak kita merdeka, kita ada kursi penuh. Dulu kita lihat setengah pemimpin, bila BN bersama dengan yang dapat sokongan daripada kaum Cina, bimbang dengan peranan PAS sebagai pembangkang yang kononnya mudah dapat tarikan pengundi orang Melayu. So, bila ada biasanya 10 tahun ke 15 tahun sekali akan pecah sempadan. Dan tindakan kerajaan dulu, BN dulu, lebih kepada berminat untuk pecah sempadan kaum bukan Melayu yang ramai. Kerana kaum bukan Melayu masa itu menyokong BN. Majoritinya. Dan Melayu setengah tempat di Kelantan, di Terengganu, lebih kepada menyokong PAS. Jadi tindakan untuk tidak memecah kawasan di kawasan Kelantan dan juga Terengganu untuk bimbang kursi-kursi yang akan bertambah akan dapat kepada PAS, tidak mereka lakukan. So inilah sampai sekarang merugikan politik Melayu, yang mana MP atau wakil rakyat Melayu bukan Melayu makin bertambah. So apa lagi sekarang dengan pemimpin ataupun kerajaan yang ada sekarang, yang ada DAP, yang ada PKR punya bukan Melayu, yang ada pemimpin-pemimpin liberal yang kebanyakan daripada PH, yang UMNO hanya menepik. Saya percaya dia orang tengah usahakan untuk pecah sempadan tidak lama lagi. Bila pecah sempadan ini berlaku, saya percaya kawasan bukan Melayu makin bertambah banyak. Begitu juga dengan kerajaan yang ada sekarang ni, pimpinan Melayu. Dia pun bimbang kalau pecah kawasan Melayu banyak, orang Melayu akan undi PN dan kursi PN akan bertambah. Mereka akan berlaku yang sama seperti dulu. Mereka takut nak pecahkan kawasan Melayu, mereka akan rugi kehilangan banyak kursi. So, mereka akan usahakan kawasan bukan Melayu, majoriti dah akan pecah berapa banyak yang boleh untuk menyokong kerajaan ada yang sekarang. Ini pasti berlaku. Ini orang Melayu kena sedar. Akan berlaku, bukan usaha, ni tengah diusahakan, dipikirkan pecahan-pecahan sempadan sekarang yang akan dibawa di Parlimen tidak lama lagi. Ini kalau berlaku, hilanglah kuasa politik Melayu yang lebih jelas. Hilang isu politik Melayu. Maknanya kita minoriti tidak lama lagi. Bila kata dia orang majoriti, mereka akan mudah membawa masuk ramai lagi warga asing menjadi warga negara kita dengan kuasa mereka ada. Dan satu hari mereka lebih ramai rakyat daripada orang Melayu. Dan bila orang Melayu minoriti, tidak ada maknanya raja-raja Melayu wujud lagi. Kerana orang Melayu di mana-mana negara pun, orang pribumi ataupun orang asal kurang, minoriti, maknanya tak mungkin raja tu boleh bertahan lama. Yang raja seluruh negara dunia yang ada sekarang ni adalah bangsa dia majoriti. Bila bangsa dia minoriti, raja-raja kebanyakan dah tak ada dalam dunia ni. Ini yang kita bimbang berlaku. Bila tak ada raja-raja, siapa lagi nak mempertahankan kepentingan Islam dan Melayu? Hasil ketamakan pemimpin-pemimpin Melayu. Ini kalau berlaku, saya percaya kita akan jadi umat Islam minoriti, akan ditindas seperti mana yang berlaku di selatan Thai, di selatan Philippines, di setengah-setengah negara di Timur Barat dan juga di China, di India pun sekali. Lihatlah, walaupun kita tengah berkuasa, orang Melayu masih ada raja-raja Melayu. Ada kita punya umat Islam, 2 orang pengawal peribadi dibelasah dengan kayu. Begitu teruk sekali. Kerana apa? Kerana dia engkar arahan toke Cina dia, jangan berpuasa. 2 orang dibelasah kerana berpuasa ketika mereka belum ada kuasa penuh lagi. Bayangkan kalau mereka ada kuasa penuh, kita tak tahu nasib masa depan orang Melayu kita ni. Ini bukan kata saya mengapikan, benda berlaku. Apalagi dengan isu-isu azan apa semua. Mereka belum berkuasa lagi, mereka persoalkan. Bila dah ada ketegangan, minta maaf, selesai. Tapi dia akan berulang, benda ni berulang bertahun-tahun. Dia mencuba kesabaran orang Melayu. Jadi kita ingatkanlah pemimpin-pemimpin Melayu, jangan fikir diri sendiri, jangan fikir kepentingan keluarga. Fikirlah masa depan bangsa kamu sendiri. Masa depan orang Melayu, terutamanya di segi ekonomi lah. Ekonomi kita lihat perlahan-lahan di bandar-bandar besar, tak kira di Johor Bahru, di Penang, di KL ni sendiri, orang Melayu akan tinggal di pinggir. Lihatlah, contohnya Titi Wangsa. Dulu ada flat, ada rumah untuk orang Melayu duduk. Sekarang flat itu dirobohkan. Baguslah, dah lama. Hanya 2 bilik, ada yang 1 bilik. Bangunkanlah macam Prima ni ada 3 bilik apa semua. Tidak, dia bangunkan harga RM1 juta. Orang Melayu nak beli apa? Dulu, sekarang ni MP Melayu ni akan datang bila kata dah orang bukan Melayu duduk banyak kawasan sini disebabkan kondo-kondo yang mahal, orang Melayu minoriti pengundi.
Dan MP Melayu akan datang, akan hilang kuasa. Akan dimenangi oleh MP bukan Melayu. Habis hilang satu kursi kuasa politik orang Melayu. Di Muar, di Johor, tambak laut. Tambak laut seluas-luasnya. Tambak laut seluas-luasnya jadi satu daerah kepada kaum lain. Sebab bila dia tambak, dia akan bangunkan hartanah yang begitu mahal. Bukan orang Melayu boleh beli. Dan akan dibeli oleh bukan Melayu. Ekonomi orang bukan Melayu ni makin dahsyat sekarang ni. Walaupun negara kita merundum, ekonomi diorang masih bertahan lagi. Di Melaka baru ni, lancar satu projek pelaburan daripada negeri China. Buat apa? Buat 3 pulau. Untuk bangunkan bandar baru. Dekat pulau-pulau tu siapa yang nak beli? Ini yang masalahnya. Bila dia shock untuk kepentingan mereka, ada kepentingan mereka. Berapa pelaburan yang masuk tu, berapa bahagian mereka. Dia tak peduli masa depan orang Melayu punya. Ini yang pengkhianat Melayu. Pemimpin-pemimpin Melayu sebahagian besarnya adalah pengkhianat Melayu yang sebenar. Itu saya tegaskan.